Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, mari datang kuasa tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, bagi memberkati majlis kita pada malam ni. Mari sama-sama kita mulakan dengan bacaan surah Al-Kahfi ayat 1 sehingga 10. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, kita sambung lagi kitab kita berkaitan hadis yang ke-11 dalam siri yang kedua, berkaitan dengan syafa'atul uzma, atau kata pengarang Nabi Muhammad SAW memberi syafaat yang agung. Dalam siri yang sebelum ni kita ada cerita sikit kat tuan-tuan apa yang berlaku dalam kisah Nabi Adam AS, apa juga yang berlaku dalam kisah Nabi Allah Nuh AS, dan juga yang ketiga adalah berkaitan dengan Nabi Allah Ibrahim AS. Jadi apabila penduduk mahsyar dah pergi jumpa tiga-tiga Nabi ni, semua Nabi-Nabi ni rasa diri ni rasa macam tak mampu nak cakap dengan Allah Ta'ala. Dalam keadaan Allah yang marah sangat pada hari ini, maka Nabi Ibrahim AS dia cadangkan supaya apa kata hampa pergi jumpa Nabi Allah Musa AS, mungkin dia boleh tolong hampa. Sambungan hadis tu kata Nabi SAW, izhabu ila Musa fayatuna Musa fayaquluna ya Musa anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faddalakallahu birisalati wa bitaklimihi 'alan nas. Maka Nabi Ibrahim kata, pergilah kamu kepada orang yang selain daripada aku. Pergilah kamu kepada Musa alaihissalam. Dan mereka sampai kepada Musa dan mereka berkata, wahai Musa, engkau adalah Rasul Allah yang Allah telah lebihkan kamu dengan risalahnya, dengan kenabian, wa bitaklimihi 'alan nas, dan kamu boleh berkata-kata dengan Allah Ta'ala.
Maksudnya adalah wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu Wa Taala benarkan Nabi Allah Musa alaihissalam berinteraksi direct terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya cerita dulu, kamu ni bukan orang biasa. Dahlah Nabi, dahlah Allah bagi kelebihan dengan risalah, dengan kenabian. Kemudian ada satu kelebihan, boleh cakap-cakap dengan Allah Ta'ala secara direct. Boleh tak? Ala tara ma nahnu fihi. Tidakkah kamu lihat apa keadaan kami sekarang ni? Maknanya kami pun dah teruk dah macam ni. Ulang ayat yang sama. Ala tarawna ma qad balagna fayaqulu lahum Musa inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban wa lam yaghdab qablahu mithlahu. Wahai Musa alaihissalam, tidakkah kamu lihat apa yang telah sampai pada kami? Maknanya keadaan kami. Dan Nabi Musa alaihissalam berkata pada mereka, sesungguhnya Tuhan aku sangat marah pada hari ini, dan kemarahan Allah ni tak pernah lagi Allah marah macam ni. Keadaan sangat murkanya Allah Ta'ala sebelum atau lepas ni. Walan yaghdaba ba'dahu mithlahu. Sebelum ni pun tak pernah marah macam ni, lepas ni pun tak pernah marah macam ni. Wa inni qad qataltu nafsan lam umar biqatliha nafsi idhabu ila ghairi idhabu ila Isa bin Maryam. Nabi Musa alaihissalam, tuan-tuan, bagaimana boleh terjadi kisah dia bunuh orang tu? Allah Ta'ala memulakan pada kita kisah ini adalah berlaku di dalam surah Qasas ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-22. Dalam ayat yang ke-15 sampai ayat ke-22 ada ringkasan berkaitan bagaimana Nabi Musa alaihissalam boleh terjebak dalam kes yang dikatakan membunuh seorang lelaki. Macam mana kita semua tahu, Nabi Musa alaihissalam setelah dia beranak, Nabi Musa membesar di dalam istana Fir'aun. Sehingga ada orang-orang kampung menyebutnya Musa bin Fir'aun, kerana dibela oleh Fir'aun sejak daripada kecil lagi. Jadi Nabi Musa ni dia bebas untuk akses di mana-mana bilik atau istana Fir'aun ni dia boleh masuk, kerana dia macam anak dia. Dan mak angkat Nabi Allah Musa alaihissalam ni adalah Asiyah bintu Muzahim. Itu adalah sebaik-baik perempuan. Kata Nabi SAW, ramai orang lelaki yang hebat ni, tapi yang perempuan kalau kata hebat tak lebih daripada 4 orang. Yang pertama adalah Asiyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang kedua adalah Maryam, mak kepada Isa alaihissalam. Dan yang ketiga adalah Khadijatul Kubra bintu Khuwailid. Satu riwayat menyebut Fatimah, satu riwayat menyebut Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ini beberapa orang perempuan yang mendapat kemuliaan. Antaranya orang yang jaga Nabi Musa, nama dia adalah Asiyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan apabila dia membesar, masa remaja dia di dalam istana, dan dia melihat sendiri apa yang kekejaman yang Fir'aun buat terhadap kaum dia, dan Fir'aun buat terhadap bangsa Fir'aun ni bangsa Qibti, dan bangsa Nabi Allah Musa alaihissalam ni adalah bangsa Bani Israel. Dan Nabi Musa alaihissalam melihat secara dekat dan praktikalnya apa yang saban hari berlaku pada orang tua-tua daripada bangsa dia, dipukul, disiksa, dan hidup dalam keadaan takut pada Fir'aun, hidup dalam keadaan tertekan sejak daripada Fir'aun ada paksa mereka buat buruh, paksaan binaan cacam lah yang dibuat kepada bangsa Bani Israel ni. Sedangkan bangsa itu adalah bangsa yang buat tu adalah bangsa Qibti, bangsa Fir'aun. Berlaku satu kisah. Apa dia? Kata Allah Ta'ala, wa dakhalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Satu hari ketika Nabi Allah Musa alaihissalam dia duduk berjalan, hina ghaflatin min ahliha, ketika orang semua dalam keadaan ghaflah. Ghaflah di sini maksud dia orang rehat, waktu petang, waktu tengah matahari rembang panas tu. Jadi orang kebiasaannya ketika tu duduk di rumah, tak ada siapa duduk di tengah-tengah jalan ni, tak ada siapa duduk. Semua orang maksudnya rehatkan diri di rumah daripada kepanasan matahari. Maka
Fawajada fiha rajulaini yaqtatilan. Dan Nabi Allah Musa AS tengah jalan, dia tengok dua orang duk berkelahi. Dua orang duk berkelahi, duk fight lah. Hada min syi'atihi wa hada min aduwi. Seorang daripada bangsanya dan seorang daripada musuhnya. Siapa bangsa dia? Itu adalah Bani Israel. Yang kedua siapa dia? Yang kedua adalah musuh dia, itu adalah bangsa Qibti dan bangsa Fir'aun. Daripada orang duk berkelahi tengah jalan. Maka Nabi Musa AS fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwi. Maka orang yang bangsa dia, bangsa Bani Israel ni, dia pun cakap, wahai Musa AS, tolonglah aku duk kena dengan dia ni. Macam minta tolong supaya selesaikan masalah. Nabi Musa AS, tuan-tuan, bila dia tengok situasi ni, yang pertama, dia sebagai orang yang bertanggungjawab. Kita kata orang yang ada jawatan, orang yang dipercayai, orang yang diharapkan. Ketika orang besar macam ni jalan, dia minta tolonglah, kok boleh tolong dia. Yang kedua, isu berkenaan ini adalah yang Nabi Allah Musa AS tolong tu orang yang dizalimi. Kerana apabila bangsa Qibti berhadapan dengan bangsa Bani Israel, kita tahu apa realiti yang sedang berlaku di kampung Nabi Musa ketika tu. Qibti ni biasa-biasa pun duk pukul dah. Tambah lagi dalam keadaan yang sangat tegang berlaku, maksudnya ada penindasan, ada penzaliman, ada berlaku benda-benda yang melanggar hak asasi manusia dan sebagainya. Nabi Musa AS apa dia buat? Dan dia pi nak leraikan. Bukan niat dia nak bergaduh dengan orang, nak fight dengan orang, tak. Dia pun tak minta penjelasan apa-apa antara dua orang ni. Tujuan dia nak selesaikan masalah. Tapi apa yang Nabi Musa AS buat? Fawakazahu Musa faqada alaih. Fawakazahu ni maksud dia darbun bijami'il kafi. Dia bila dua orang duk pi lawan, dia pun pi. Wakaza dalam bahasa Arab maksud dia memukul dengan genggam tangan yang penuh, dengan penuh. Maksudnya dia rimbuk lah, kita kata bahasa kita. Tapi bukan nak rimbuk, nak selesaikan masalah. Dia pun macam tu ya. Tata kena tu faqada alaih, mati kawan tu. Bukan nak bunuh pun, macam tu ya, letak ke tu ya. Tata mati kawan tu. Bukan Nabi Musa bersalah. Saya abad kata tuan. Yang pertama, Nabi Musa AS menolong orang yang dizalimi. Kerana kita tahu situasi keadaan tu, bangsa Fir'aun, Qibti, Bani Israel tu macam mana. Yang kedua, dia tak bermaksud nak membunuh orang tu. Dia hanya, tujuan dia nak selesaikan masalah, tak mau berlaku penzaliman. Dan yang ketiga, Nabi Musa AS, kita kata tak sengaja, bukan dengan niat nak membunuh orang tu. Dan juga Nabi Musa AS, kebiasaannya orang kalau kena tumbuk macam tu tak mati. Itu bukan tujuan nak bunuh, melainkan Nabi Musa ambil pisau, rodok perung kawan tu banyak kali. Kita tak boleh lah kata memang tujuan pisau tu memang nak bunuh orang. Tapi ni tangan je, tumbuk biasa je. Dan kebiasaannya tak, itu betul-betul lah nak jadikan punca azab, punca kawan tu meninggal. Maka disebabkan dia letak tu tangan, dia pun meninggal. Dan benda tu tuan-tuan, kita tak boleh kata benda tu sebagai satu benda membunuh. Kerana apa? Para anbiya alaihi salatu wassalam dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sebarang maksum daripada segala benda yang melibatkan dosa, maksiat, jenayah, kesilapan, kegelinciran atau apa sahaja, sama ada dia sebelum jadi Nabi ataupun dia lepas jadi Nabi. Dan kita tahu pula tambahan hujah, kata para alim ulama dalam syarahkan ayat ni, tambahan pula Nabi Musa AS dia buat benda tu sebelum dia jadi Nabi lagi. Dia jadi Nabi bila dia dah lari daripada Mesir, dia pergi ke Madian, jumpa dengan Nabi Syuaib, pak mentua dia, menikah dengan Nabi Syuaib. Selepas menikah dengan Nabi Syuaib, rindu kat Mesir lama dah, 10-11 tahun tak balik, bawa isteri dia on the way balik. Kemudian baru jumpa api di atas bukit Tursina, cahaya naik di atas.
baru innani alallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Wahai Musa, hari ni ku lantik hang jadi nabi semua. Pelantikan jawatan nabi berlaku bila? Setelah Nabi Musa AS balik daripada Madian. Daripada hujah-hujah atau senarai ni, ulama senarai bahawa menunjukkan bahawa Nabi Musa AS tidak bersalah. Tidak ada yang menyebut kata Nabi Musa ni membunuh dengan sengaja atau silap. Okey, kalau dia tak silap, kalau dia tak silap, sebab apa Nabi Musa AS kata dalam hadis yang kita mengaji ni, kata aku ni dah bunuh orang, Allah tak suruh membunuh aku. Tuan-tuan, itu percakapan orang yang duduk di maqam para anbiya. Walaupun benda tu tak salah, macam kita bincang kes Nabi Ibrahim, benda tu tak salah, cara cakap macam tu betul je. Aku geram, aku sakit, bukan aku sakit badan, sakit hati tengok perangai hampa. Benda tu tak salah. Tapi bila dia Nabi, dia rasa benda tu, benda yang dia buat tu tak salah pun, tapi menyelubungi dia. Orang baik-baik ni tuan-tuan, bukan kata dia tak semayang, dia semayang lambat pun dia sedih. Dia rasa macam gelisah. Dia macam, orang ni tak semayang lagi ni, mau 1.50. Kawan dia tak apa, yang 1.50 buat teruk tu. Aku selalu semayang 4.20. Dia zohor lagi 14 minit nak habis baru dia semayang. Bagi dia tak ada apa. Tapi orang yang istiqamah buat benda baik, dia rasa macam salah sangat. Aduh, orang ni, tadi aku beli RNR, tadi tu aku beli, dia kata aku tak cukup sekupang. Dia kata tak apalah abang beli ayam temai bayar ni. Aku lupa nak bagi kat dia. Dah lepas simpan renggam semua, simpang pulai, pusing main balik. Allahu Akbar. Balik dia rasa macam sekupang lah pun. Tapi dia punya perasaan tu, sebab orang baik-baik ni dia tak sama dengan orang biasa. Birrul muhsinin sayyiatul muqarrabin. Mungkin baik di kalangan, benda tu mungkin baik di kalangan orang yang baik, tetapi bagi orang yang muqarrabin, dekat dengan Allah, benda tu tak okey. Benda tu rasa macam tak betul dan salah dan tak apa okey. Dia rasa macam tu. Contoh semayang lambat, tertinggal semayang, ada dosa dia buat. Katalah tak pakai stokin tangan, tak pakai stokin kaki, keluar rumah, lepas tu ada TNB ke postman mai ke, tertengok kaki dia. Satu hari dia seraba duduk di rumah tu. Ui, telefon suami dia, minta maaf lah bang, awaknya tadi dah abang baca meter tu nampak ada kaki, dia ingat tak ada orang. Tata dia cuih keluar kat situ. Dia rasa satu hari tu dia duduk menangis sebab dia rasa benda tu bersalah sangat. Padahal kita, Allah nampak kaki je, bukan nak mati pun buat teruk. Kita rasa biasa, tapi bagi dia, dia tak biasa. Tu kita lah. Tambah para anbiya alaihi salatu wassalam, maka dia rasa sangat bersalah dengan apa yang telah berlaku pada diri dia. Sebab tu Nabi Musa kata, hadza min amali syaitan innahu aduwwum mudillum mubin. Ini adalah amalan syaitan. Ulama bincang, adakah Nabi Musa ni terpengaruh dengan syaitan sehingga dia bunuh? Tak. Kerana apa? Kerana para anbiya alaihi salatu wassalam dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang gangguan atau bisikan sehingga boleh mencetuskan benda-benda dosa, bunuh dan sebagainya. Tak. Para anbiya terpelihara oleh Allah. Dah tu Nabi Musa kata ini amalan syaitan. Makna dia apa? Kebiasaannya apabila pembunuhan berlaku, pembunuhan itu hanya akan dikaitkan dengan godaan syaitan yang sangat kuat sehingga akan menyuruh orang untuk bunuh orang. Sehingga dia kata innahu aduwwum mudillum mubin. Dia adalah musuh yang menyesatkan dan sangat nyata kesesatan dan musuh dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah yang berlaku. Kemudian Nabi Musa, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innahu huwal ghafurur rahim. Ayat 16. Ya Allah, aku telah zalimi diri aku dengan kezaliman yang banyak. Ampunnya dosa aku dan kami pun ampun dosa dia. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa makna Nabi Musa menzalimi diri dia? Adakah Nabi Musa akui itu sebagai satu kesilapan? Macam saya bincang kat tuan-tuan tadi, perasaan bersalah tu, benda tu tak salah pun, tapi dia rasa bersalah sampai dia nak istighfar dengan Allah, sampai dia nak taubat dengan Allah. Begitu para anbiya sifat dia. Nabi tak ada dosa pun, tapi istighfar satu hari berapa kali? 70 ke 100 kali. Sebab demikian para Nabi alaihi salatu wassalam, Allah beri pada mereka luar biasa keimanan dan keutuhan takwa mereka pada
Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa rasa, aku macam ada penghalang aku nak cakap dengan Allah. Aku tak clear. Line aku tak clear dengan Allah. Ada benda yang menghantui perasaan aku. Dan aku rasa kemungkinan ini akan menyebabkan Allah marah lagi kat aku esok dekat akhirat. Sekarang ni. Jadi aku tak maulah. Kalau boleh hampa, boleh tak pergi bincang dengan Nabi lain pula. Aku tak mampu nak tolong hampa dah. Kata Nabi Musa AS, pergilah kamu kepada Isa ibnu Maryam. Dan mereka menemui Nabi Allah, dan mereka datang kepada Isa AS. Lalu mereka berkata, wahai Isa, engkau adalah utusan Allah. Engkau berbicara pada manusia ketika engkau masih berada dalam buai. Kalimahnya disampaikan kepada Maryam dan ruhnya. Semua Nabi-Nabi bila orang mahsyar ni jumpa, cerita tentang kehebatan, cerita tentang kemuliaan, cerita tentang mukjizat-mukjizat Allah beri kepada Nabi Allah Isa AS. Apa dia Allah beri pada Nabi Isa AS? Nabi Isa ni Allah bagi kat dia dua benda. Satu, boleh cakap masa kecil. Ketika kecil, baby dalam buai, Nabi Isa boleh cakap. Ketika mak dia tak larat jawab dah soalan, dia kata, hampa tanyalah anak aku, tunjuk je. Dia tak cakap pun. Nabi Isa AS cakap, Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Aku adalah hamba Allah dan aku adalah Nabi Allah, diberi kitab kepada aku. Nabi Isa AS. Ada lagi tak baby boleh cakap masa kecil? Ada 4 baby boleh cakap ketika kecil. Yang pertama, Nabi Allah Isa AS. Yang kedua adalah Syahid Yusuf, yang menjadi saksi evidence yang paling besar dalam kes Nabi Allah Yusuf dan Zulaikha. Baby tu adalah baby salah seorang staf istana yang ramai-ramai kumpul dan melihat. Kemudian baby tu kata, hampa cek tengok baju Nabi Yusuf koyak kat mana. Koyak depan, yang salah adalah Nabi Yusuf. Koyak belakang, yang salah adalah Zulaikha. Walaupun bukti lengkap, kertas siasatan canggih, lengkap, elok, tapi yang kena penjara adalah Nabi Allah Yusuf AS. Yang ketiga boleh cakap ketika kecil, nama dia Juraij. Juraij ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab dia Adabul Mufrad, bab birrul walidain, buat baik dengan mak dan bapa. Kisah Juraij yang mak dia terasa hati dengan dia, dan akhirnya Juraij menerima ujian yang besar dalam hidup dia apabila seorang perempuan yang kerja tak elok, yang berzina tiap-tiap hari, mengaku ada hubungan dengan Juraij, dan ini adalah babynya Juraij. Dengan izin Allah, baby tadi cakap, dia kata, tak, ini bukan bapa aku. Bapa aku adalah pengembala kambing di hujung kampung sana. Dan yang keempat yang boleh cakap ketika kecil, siapa dia? Itu adalah Ashabul Ukhdud. Panjang kisah Ashabul Ukhdud. Di hujung kisah saya bentang kepada tuan-tuan, ketika semua orang mengaku Islam, raja tadi dia geram sangat, dia bakar parit yang panjang, besar dan luas, tolak semua orang masuk dalam tu. Ini kisah ada dalam Riyadhus Salihin. Panjang kisah dia. Kisah seorang lelaki, budak kecil yang dia pergi mengajar sihir, kemudian pergi dekat rahib belajar agama semua tu. Kemudian ketika nak tolak, baby tadi dia cakap, wahai mak, sama macam cerita Masyitah tu lah. Wahai mak, tak apa, jangan takut mak, kita berada dalam kebenaran, jom kita sama mati syahid macam tu lah. Bagi macam semangat kat mak dia. Mak dia pun meninggal. Allah beri syahid pada mereka. Tu 4 baby yang cakap ketika kecil. Dan Nabi Isa AS juga orang yang sampai hari ni panjang usia dia. Ada 4 juga tuan-tuan. 4 juga benda. 4 bukan benda. 4 yang Allah panjangkan usia dia. Pertama, Allah panjangkan usia siapa dia? Iblis. Iblis hak kacau Nabi Adam tu, yang terlibat dengan insiden tu, sampai hari ni hidup. Yang dia buat naya pada Nabi Adam tu, setan tu, iblis tu, sampailah dia ada lagi. Umur dia Allah panjangkan. Tu yang pertama. Yang kedua, Allah panjangkan usia siapa? Nabi Allah Isa AS. Barrafa'ahu Allahu ilaih. Allah angkat dia. Nanti akhir zaman dia akan turun untuk mematahkan salib
dan membunuh khanazir atau khinzir. Khinzir semua babi dia akan bunuh, dan sebagai pelengkap pada pakej akhir zaman dan tanda-tanda besar kiamat. Yang ketiga, panjang usia dia siapa dia? Adalah Dajjal. Sayyidina Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu pernah jumpa, dia hidup zaman tu sampai hari ni Allah panjangkan usia. Lokasi tidak diketahui. Akan keluar bila tanda-tanda dia mula kelihatan, dia akan mula keluar. Dan yang keempat, Allah panjangkan usia dia siapa dia? Ya'juj dan Ma'juj. Ada lagi? Ada. Di mana? Buka surah Al-Kahfi. Atuni zubaral hadid hatta idza sawa baina as-sadafaini qala anfukhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrigh alaihi qitra. Wahai Zulqarnain, tolonglah kami. Ya'juj dan Ma'juj buat haru dengan kami, kacau kami. Zulqarnain kata, boleh, hampa tolong aku. Ni tempat hampa kan? Hampa tolong, aku tolong. Aku tolong hampa, hampa tolong aku. Apa dia? Cari besi-besi. Kita lebok besi semua, kita ambil, kita tuang daripada kawasan mereka ke kawasan apa, dia tak akan main. Tapi satu hari benda ni akan pecah dan dia akan keluar main. Maksudnya dia ada lokasi tidak diketahui, dirahsiakan oleh Allah, nanti dia akan keluar. Itu semua yang ada dalam Quran. Kata Allah panjangkan usia dia, dia akan main lah. Bila? Tak tahu dia akan main. Tapi semuanya, cuma saya bila baca Kahfi tu, kita teringat bagaimana agaknya teknologi yang digunakan oleh Zulqarnain, kerana dia boleh ambil besi dan lebokkan besi dan gunakan macam satu plate gergasi, tuang masuk leburan dan cairan timah besi apa semua tu dalam tanah, dan dia tembus sampai ke bawah, dan kualiti besi tu tidak boleh dikorek dengan izin Allah walaupun oleh Ya'juj dan Ma'juj. Tu zaman bila tuan-tuan, teknologi luar biasa lah. Apa sistem yang Zulqarnain guna yang hebat sangat, dia punya teknologi tu boleh lebok besi satu dah. Sebab dia bukan ada dekat kampung dia, dia pergi jalan dekat rakyat dia. Dia kan pemimpin dunia, jadi dia pergi jalan kampung tu. Maknanya dia boleh buat satu benda yang luar biasa, walaupun bukan di ibu negara. Maksudnya dia pergi kampung-kampung, dalaman-dalaman kampung tu, tang tu dia boleh buat dengan besi, dengan segala squad dan semua. Hebat. Zulqarnain dia bukan Nabi, tapi Allah bagi. Jin tak ada staff dia, bukan jin Nabi Sulaiman, jin staff dia, syaitan staff dia. Tak, Nabi Sulaiman seorang dia, Zulqarnain. Tu mereka panjang umur, mereka akan keluar main nantilah. Maka bila jumpa Nabi Allah Isa AS, orang kata kat Nabi Isa, tolonglah kami, kamu Allah beri kelebihan macam-macam, boleh cakap ketika baby semua ni. Maka kata Nabi Allah Isa AS, Rabbku waktu ini sangat-sangat marah, dan dia tak pernah marah seperti ini sebelum ini, dan tidak pernah marah seperti ini sesudah ini. Namun dia tidak menyebut apakah kesalahan dia. Nabi Isa, dia tak mention apa kesalahan dia. Nabi-Nabi lain dia sebut kesalahan dia kan. Diriku, oh diriku, pergilah kepada orang lain, pergilah kepada Muhammad SAW. Maka datang kepadaku, lalu berkata, mereka datang kepadaku. Nabi habaq. Nanti geng mahsyar, bila daripada tu semua orang, akhirnya mereka akan main jumpa dengan aku. Wahai Muhammad SAW, engkau adalah utusan Allah, penutup para nabi. Dosa yang dilakukan terhadapmu yang lalu dan kemudian telah diampunkan oleh Allah. Berilah kami syafaat yang dapat mendekatkan kami kepada Rabb. Adakah kamu tidak melihat keadaan kami? Orang mai jumpa Nabi, orang kata, kamu Nabi yang terakhir Rasulullah, bantulah kami tak tahu Nabi manalah, kamulah penyelamat kami. Maka kata Nabi SAW, aku akan jalan sampai aku di bawah arash, kemudian aku tersungkur sujud kepada Rabbku, lalu Allah akan memulai dengan pujian dan sanjungan untukku yang belum pernah disampaikan kepada seorang pun sebelumku. Kemudian dikatakan, wahai Muhammad, angkatlah kepala kamu, mintalah, pasti aku akan beri. Berilah syafaat, nescaya engkau diizinkan untuk memberi syafaat.
Jadi bila semua Nabi-Nabi ni dah tak boleh buat apa dah, maka ketua para anbiya alaihi salatu wasalam, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan jalan sampai ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Sujud yang begitu lama dengan Allah Subhanahu wa taala. Melihat sujud Nabi yang bersungguh dalam tangisan, maka Allah Subhanahu wa taala akan kata, wahai Muhammad, angkatlah kepala kamu, ya Muhammad, irfa' ra'saka sal tu'tah, mintalah apa sahaja, aku akan tunaikan hajat kamu. Maka aku mengangkat kepalaku lalu berkata, wahai Rabb, umatku, Allah berfirman, wahai Muhammad, masukkan orang yang tidak dihisap daripada kalangan umatmu melalui pintu syurga sebelah kanan, dan mereka adalah sekutu semua manusia selain pintu-pintu, dan mereka adalah sekutu semua manusia selain pintu-pintu itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahan dan kasih sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mohon dan akan bagi tahu proses penghisapan pun bermula, dan ada di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk dalam syurga tanpa hisab. Ini kelebihan dan kemuliaan yang Allah beri kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ini tuan-tuan, dia tak ada langsung nak, bila dalam keadaan yang sangat getir, dalam keadaan yang sangat susah, dalam keadaan yang sangat payah macam tu, Nabi tak fikir langsung isteri-isteri dia. Nabi tak kata pasal keluarga dia. Walaupun Sayyidina Hasan dan Husain cucu kesayangan, tak sebut nama dia. Walaupun Sayyidatina Fatimah anak kesayangan, Sayyidina Ali menantu kesayangan, sahabat kesayangan, banyak orang yang rapat dengan Nabi, Nabi tak sebut nama mereka. Nabi SAW kata, ummati, ummati. Inilah dia tuan-tuan, slogan semua manusia, bukan para Nabi ya. Semua manusia, slogan dia tak sama dengan slogan Nabi SAW. Slogan manusia semua, termasuk para Nabi-Nabi yang lain, adalah apa? Nafsi, nafsi. Aku, oh diriku, oh diriku. Tapi yang kata Muhammad SAW ni bukan sayang kita kat dunia je, tapi di akhirat pun Nabi tahu semua orang dalam keadaan susah. Yang susah tu umat dia dalam keadaan susah juga. Yang selesaikan masalah kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ni tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, sangat-sangat perlu kita ni membalas jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan tuan-tuan duk main inilah, main belajar hadis, apa hak Nabi suruh kita buat, apa hak Nabi tak suruh buat kita buat. Ini cara kita balas baik yang Nabi ajak pada kita. Yang kedua, macam mana nak balas? Banyakkan selawat kita pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak utama esok, cari ruang, pi Jumaat awal sikit, orang perempuan cari ruang, pegang tasbih duduk, kurang-kurang di 2, 3, 4, 5, 600, berapa kali, beratus kali boleh selawat, 1000 ke berapa ke. Ini semua benda yang kita nak balas jasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang panjang ini menggambarkan situasi sebenar apabila manusia mula dihimpunkan di padang mahsyar yang sangat luas. Fokus hadis ini adalah untuk memberitahu bagaimana manusia melalui kesusahan pada hari kiamat dengan meminta syafaat atau jaminan para anbiya alaihi salatu wasalam. Di dunia, kemungkinan kita perlu atau tak perlu dengan Nabi, boleh jadi kita buang Nabi. Tapi di akhirat, inilah manusia nak tolong kita nanti di akhirat. Jangan kita hari ni jadi orang yang muka tak malu. Di dunia kita tak pernah ambil kenal dengan Nabi, tak pernah tahu perjuangan mereka, tak pernah tahu sirah mereka ni dengan umat mereka. Tapi dengan muka macam mana nanti kita nak minta tolong dengan para anbiya alaihi salatu wasalam. Kalau dengan Nabi SAW pun banyak benda hak Nabi suruh kita tak buat, Nabi tak suruh hak kita buat, macam mana kita nak minta tolong dengan baginda Nabi SAW? Ini fokus hadis ni nak ajak pada kita, susahnya orang di mahsyar, dan semua orang berhajat pada para anbiya alaihi salatu wasalam. Proses meminta syafaat bermula daripada Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa alaihi salatu wasalam. Kesemua mereka menolak pemberian syafaat kerana bimbang akan murka Allah, sehingga manusia meminta syafaat pada Nabi SAW. Akhirnya diperkenankan oleh Allah
Dan pengiraan amalan pun bermula. Setelah sekian lama orang masyar tunggu, baru proses bermula. Proses bermula dengan siapa? Dengan umat Nabi SAW. Kemudian baru umat-umat yang lain. Setiap manusia akan melalui proses yang sangat panjang. Daripada mana duit dia ambil, ke mana duit dia menghilang. Adakah dia amal ikut ilmu yang dia tahu? Apa dia buat dengan umur dia? Apa dia buat dengan usia remaja dia? Seorang dengan harta, dengan apa semua ni akan dihisap. Maknanya deep scan. Kalau kita buat scan komputer tu, kalau scan biasa tu biasa ya. Kalau kita hak jenis antivirus berbayar tu, deep scan. Dia scan sampai ke dalam-dalam, mana-mana folder hak kecil-kecil tu ada, yang tersembunyi pun dia boleh scan. Macam itulah hal keadaan esok di akhirat. Semua akan di scan satu demi satu. Jadi setiap orang tu panjang lah. Katalah orang yang dipanggil tu nama dia Muhammad. Berapa juta manusia nama Muhammad. Yang hidup, yang tak beranak lagi pun ada. Yang dah meninggal pun ada. Sejak pada Nabi SAW lantik jadi Nabi sampai hari ni, berapa ribu manusia nak kena hisap. Tunggulah seorang demi seorang demi seorang. Sebab tu pastikan kalau boleh kita berada dalam 7 golongan yang dapat naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Senang saya habaq apa dia? Laki-laki yang hati sanubaru dia sentiasa berpaut pada masjid. Orang ni akan selamat. Laki-laki yang sedekah, tangan kanan tak tahu apa dia buat dengan tangan kiri. Ini orang boleh selamat di akhirat. Seorang lelaki yang diajak untuk berzina oleh seorang perempuan yang cantik, yang ada duit yang banyak, kekayaan, glamour dan semua bisnes dia ada. Dia yang ajak berzina. Lelaki ni kata, inni akhafullah, aku takut pada Allah. Dan yang paling mudah sekali adalah apa dia? Lelaki yang duduk di satu kawasan dan lokasi dan dia menangis disebabkan semua dosa-dosa dia yang lampau. Ini juga orang yang ada peluang untuk dapat syafaat esok nanti di akhirat. Dan syafaat yang diberikan oleh Nabi SAW ini dinamakan syafaatul uzma, iaitu syafaat yang agung dan besar diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Di hujung hadis tu tuan-tuan tengok, setelah baginda SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jarak di antara 2 daun pintu-pintu syurga adalah seperti jarak di antara Mekah dengan Hajar, atau Mekah dengan Busra di Syam. Tuan-tuan tengok muka surat 40 di hujung hadis, hujung tu. Setelah disemak, menurut pendapat seorang Syekh Abdul Majid Zindani, seorang ulama Yaman, beliau menemukan fakta saintifik geografi yang menakjubkan. Setelah disemak melalui aplikasi Google Map, jarak di antara kota Mekah dengan kota Hajar di Bahrain adalah sejauh 1272 km. Jarak yang sama juga di antara kota Mekah dengan kota Busra di Syam. Nabi kata, daun pintu syurga, maknanya pintu syurga ni kalau dia tekuak, dia buka daripada pintu ni ke pintu ni, jarak sama macam Mekah dan Hajar di Bahrain, atau sama jarak macam Mekah dengan Busra di Syam. Nabi cakap macam tu je. Sebab itulah kata-kata Nabi ni kita katakan apa? Wahyu dari Allah. Masa tu Nabi tak tahu jarak secara tepat tu macam mana. Nabi cakap ya. Tapi tu bukan main cakap saja gitu je. Bila orang kaji, sama jarak 1272 km daripada Hajar di Bahrain dan Mekah, dan Mekah dan Busra di kota Syam. Jarak tu luar biasa. Ada buku satu tuan-tuan, bukti saintifik Nabi. Buku tu bagus. Dia kumpul semua hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan saintifik. Contohnya berkaitan dengan lalat, sayap lalat tu. Dia buat kajian. Sebab apa Nabi suruh rendam? Betul ke 2 sayap ni ada betul tak betul? Nabi cakap je. Rupanya bila masuk dalam lab, pergi tengok, memang betul apa hak Nabi SAW cakap tu. Hadis ini menambah keyakinan kita kepada baginda Rasulullah SAW apabila dibuat kajian demi kajian oleh orang-orang yang saintifik dan sebagainya. Baik, pengajaran hadis ada 4. Setiap manusia ada silap.
Sama ada dia wa dia seorang Nabi, pelaku kesilapan yang terbaik adalah orang yang sentiasa bertaubat. Saya agak kurang selesa dengan ayat ni lah. Setiap manusia melakukan kesilapan walaupun dia Nabi. Dari segi a'rad basyariah ni, maksud dia boleh berlaku kesilapan, tapi Allah pelihara daripada dosa, maksiat dan sebagainya. Allah pelihara para Nabi. Silap yang dimaksudkan oleh pengarang dalam ni bukanlah tersilap buat dosa, tersilap buat maksiat, tak. Silap tu macam manusia yang biasa, a'rad basyariah yang biasa. Para Nabi terpelihara daripada melakukan dosa, dan semua kesilapan mereka telah pun diampunkan oleh Allah. Nabi-Nabi dah diampun. Kata dia buat pun Allah ampun dosa dah. Padahal tak terlibat pun dengan dosa. Allah menjaga mereka. Kemurkaan Allah pada manusia adalah disebabkan majoriti manusia melakukan kesilapan dan tidak memohon ampun pada Allah. Oleh sebab murkanya Allah, para Nabi pun bimbang dan malu untuk mohon syafaat daripada Allah. Kemurkaan Allah itu menjadi reda apabila sendiri diminta sendiri oleh kekasihnya, junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketepatan jarak dalam perumpamaan disebutkan Nabi hanya dapat dibuktikan pada masa sekarang, membuktikan bahawa percakapan Nabi adalah benar. Baginda tidak bercakap dengan hawa nafsu, melainkan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah nanti kita akan tengok hadis berkaitan Telaga Kausar ni panjang. Bukan panjang, dia banyak. Hadis 12, hadis 13 berkaitan telaga, hadis ke-14 masih berkaitan telaga, hadis ke-15 keharuman telaga, sampai lebih kurang 4-5 hadis berkaitan telaga. Saya cakap satu benda tuan-tuan sebelum kita nak habis. Baru ni saya pergi majlis tahlil perdana kita punya Allahyarham Maulana Bukhari ni. Habis bagi macam tausiah tazkirah tu, saya duduklah kat tepi tu. Ada beberapa orang yang pernah khidmat dengan Maulana. Dia mai lah. Dia kata kat saya, "Ustaz, di situlah Maulana nanti duduk lepas isyak. Saya lah akan bancuh tarik dekat dia. Kat sini lah orang timai tanya soalan. Orang yang tanya soalan dengan dia macam universiti bergerak. Semua benda dia boleh jawab. Dan dia tak pernah sakitkan hati orang bila jawab. Orang main dalam keadaan serabut, orang dengar soalan dia, jawapan dia, orang balik dengan keadaan tenang." Ceritalah macam. Cuma saya nak bagi tahu Ustaz satu benda. Saya kata apa dia? Masa hari meninggal, Syekh meninggal tu, ramai orang main rumah Syekh. Saya kata betul lah, biasalah benda tu memang normal lah orang timai rumah Syekh. Dia kata bukan Ustaz. Yang saya sedihnya, bila orang ramai main, berlaku benda yang tak sepatutnya berlaku. Saya kata apa dia? Banyak barangan-barangan peribadi Maulana yang dicuri pada hari tu. Termasuk tasbih Maulana orang ambil, Quran dia, apalah benda-benda yang dia selalu duduk di kursi dia masa dia sakit, dia duduk dalam alik tu. Kawasan tu memang semua barang-barang personal dia ada dekat atas tu. Jadi orang yang main ni, mereka kata, mereka pergi ambil. Sebab mereka kata berkat tasbih Maulana, mereka ambil gitu. Yang lebih teruk, mereka boleh main tunjuk pula. Pegang tasbih tu, mereka tunjuk, "Ustaz, ya tasbih Maulana." Baik, ambil berapa tasbih? Dia tak bawa berkat. Tu nama dia curi lah tuan-tuan. Curi tak ada keberkatan. Melainkan minta izin, "Saya teringin sangat nak guna tasbih Maulana." Tak apa, ambil simpan, tak apalah. Tapi bagusnya barang-barang peribadi ni, ulama-ulama orang yang ada nama ni, mereka akan ambil. Lainlah kerajaan negeri ambil, simpan di galeri ke apa ke sebagai peringatan. Itu tak ada masalah apa. Yang peliknya hang ambil buat apa? Hang ambil bukan nak zikir pun. Tasbih ada kat rumah, beli kat Maidin, orang balik Mekah pun tak boleh guna pun. Gantung pun nama tasbih yang dapat bila, tasbih yang dapat bila. Orang so zikir yang ambil tasbih tu bubuh kat rumah hang buat apa? Dan yang lebih karut lagi tuan-tuan tahu apa? Ketika mayat nak masuk tu, dia pergi gabui apa? Pasir kubur tu dia ambil kat tepi tu.
Sebab apa? Berkat pasang kubur. Lepas tu duk jajar kat orang, dia pasang kubur Maulana. Dan buat apa pasang kubur? Maulana kalau hidup pun dia timah orang ambil pasang buat apa? Aku suruh ambil kitab pergi mengaji, Quran pergi mengaji. Yang ambil pasang simpan buat apa? Inilah masyarakat kita. Lain yang ulama ajar, lain yang kita faham. Lain yang orang suruh buat, lain yang kita buat. Padahal dia tinggal kat kita punya berlambak benda-benda baik. Dia ajak kita pasal Quran, dia ajak kita pasal pemurah, dia ajak kita jangan terpengaruh dengan dunia, macam-macam benda baik yang dia sebar kita. Tapi kita tak ambil, kita pergi buang, ambil lain pula. Sila air bulan dia pergi buat cerita pula. Yang ni kalau hampa mau pasiak sebutir RM45. Sebab pasiak Maulana, hampa boleh korek dah kubur Maulana. Dia buat bisnes pula. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak apa betul otak kita ni. Dia suka benda-benda macam tu. Dan kita pun suka kalau ada benda-benda macam tu lah. Mistik gitu. Orang kita ada minat benda-benda gitu. Dia macam adalah yang tu ini. Benda yang Maulana buat tu kan. Benda apa? Maulana tak terkesan dengan dunia. Ada orang yang bawa Maulana pergi ambil anugerah Datuk. Dia Datuk Kerajaan Negeri Pulau Pinang bagi Datuk dia macam TYT birthday yang lama tu kan. Dia pergi ambil. Dia ambil dia. Pujuk dia nak pergi ambil tu pun banyak cerita. Susah lah pujuk dia punya tak mau lah dia pergi. Bagi dia ambil. Tahu masa dia balik tu dia buat apa? Yang cerita kat saya ni orang yang bawa dia, Datuk Habib Sangkuit tu. Dia ambil semua pingat-pingat dia. Dia buang kotak semua balik dia elok. Dia tutup. Dia pergi kat katil rumah dia. Dia pegang. Dia tolak masuk bawah katil rumah dia. Fium buat begitu. Dia kata mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Tidaklah kehidupan di dunia ini melainkan mainan dan senda gurau. Maknanya Datuk tak apa lempak apa tu. Pakai kurta dia esok, dia pergi sembahyang macam biasa. Itu hidup dia. Tu dia ajak kita. Kita tak ambil. Masjid terapung bagi kat dia tokoh Maulidur Rasul. Sendiri-sendiri. Bukan kerajaan negeri. Mereka buat sendiri. Mereka panggil Maulana bagi kat dia tokoh. Driver dia malam tu. Dia kata saya, Ustaz, kami bagi kat dia malam tu sagu hati, syarat kami bagi kat dia 1,500 kami bagi kat dia. Lepas tu, Ustaz tahu tak 1,500 jadi apa? Tak tahu. Saya bawa dia sampai kat Julia Street. Dia suruh saya berhenti. Saya kata Maulana tak sampai rumah lagi. Dia kata berhenti. Sini berhenti dia. Ustaz tahu dia buat apa? 1,500 tu dia pergi bagi kat semua gelandangan ada tu semua. Demi Allah dia kata. Dia niat kereta balik. Saya tengok sampul itu kosong Ustaz. Malam tu dia dapat duit. Malam tu dia habis semua duit. Bagi kat orang miskin, susah kat gelandangan, tak makan tak betul apa semua tu. Jumpa bagi. Habis malam tu dia niat kata apa pun dia tak ada tu. Yang ni Maulana ajak kita supaya sifat pemurah, derma, tak terkesan dengan dunia. Yang Tuhan tak ambil, hampir ajak curi pula. Maulana kalau tengok hang panggil tu, dia mesti sedih. Sebab aku ajak hang tak ikut, aku benda lain pula yang hang buat. Jadi kalau tuan-tuan pergi rumah orang, terutama orang meninggal, jangan ambil apa-apa barang kat rumah dia. Minta izin dulu pada ahli keluarga dia. Banyak cerita barang-barang tu semua dia jadi barang-barang faraid lah apa semua. Dia banyak cerita tu. Kalau boleh jangan sentuh barang-barang tu. Hang nak tasbih, mai kau abang taman aja. Maidin. Bapak tasbih, segulung dia roh tu. Hang tasbih sampai muntah, buh di kepala hang pun tak apa. Siapa tak marah. Tasbih ada tak ada yang guna kan. Ambil tasbih orang pula. Okey, sesaja insya-Allah. Nanti kita akan jumpa dalam sidang akan datang pula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.